Selamat lemai serta mari tabir pasang hari semua. Aku Isnanala. Dekat bulai kita berbuletin ukas bagi Iban. Batang berita. Rakyat Sarawak ditangkan pintar milih perintah, bisik tanggung pengawal merit servis ngagai rakyat. Menteri Besar Dato' Patinggi Ismail Sabri Yaakob madah, sila pilih dekat ngasuh perintah dipilih nadai tanggung pengawal, lalu nginsil projek tinglantang ke rakyat bakal dikerja perintah Pakatan Harapan PH sebedau tu. Kerajaan yang kita pilih, saya bersetuju dengan Premier tadi. Kerajaan yang dipilih mestilah kerajaan yang bertanggungjawab. Bukan kerajaan yang membatalkan semua projek untuk kepentingan rakyat. Bezanya, mereka batal, kita tambah peruntukan untuk kepentingan rakyat. Itu beza antara kita dan yang lain. Sebab itulah saya bersetuju. Jangan tersalah membuat pilihan. Jika tersalah membuat pilihan, yang merana adalah kita sendiri. Ia nibar kejakut tangkannya berpengok berjadi Jalai Besar, Pen Borneo Sarawak Seksyen Selangau, WPC 08 Ngau Inisiatif Peranti Siswa Malaysia sebilik, bertabak Jambatan Lambung Selangau Kenari 1. Berbakngonya, Menteri Besar nyemetak madah ke, Perintah Besar berguna kesukung dari Gabungan Parti Sarawak, GPS, numbuh ke Perintah Malaysia Titegap. Kuia Perintah Titegap dekat oleh nyungka ekonomi menua. Saya sekali lagi saya amat bersetuju dengan pandangan ataupun ucapan yang diberikan oleh Premier tadi bahawa kerajaan yang stabil perlu diwujudkan. Dan kerajaan persekutuan pastinya tidak mampu berdiri sendiri tanpa sokongan daripada GPS, itu parti di Sarawak itu. Dan seperti yang disebutkan bahawa apabila kerajaan stabil, kita boleh menumpukan perhatian kepada meningkatkan ekonomi kita. Ia megak nyamian dekat ngemerat ke Pengelantang Sarawak untuk dipilih barunya di Menteri Besar udah PRU 15 ilak. InsyaAllah, jika saya dipilih semula sebagai Perdana Menteri, saya beri jaminan Sarawak akan menjadi keutamaan saya di dalam kita membangunkan negara ini. Berlansak sama, Menteri Besar madah ke Perintah Besar udah ngemendar ke pengawal berjalai ke baru projek Sarawak ti dikinsil Perintah PH. Kuia antara projeknya bakal projek Jalai Besar Trans Borneo LTB dengan projek Sarawak Sabah Link Road SSLR. Saya nak maklumkan projek yang dibatalkan tersebut telah pun diluluskan oleh Kabinet untuk kita sambung semula projek yang terbatal tersebut melalui iaitu projek Limbang Lawas melalui projek Trans Borneo. Kita akan sambung. Kita dah luluskan di dalam Kabinet. Jadi, projek ini akan kita teruskan. Begitu juga dengan Sarawak Sabah Link Road yang tidak melalui Brunei. Yang tadi saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri KKR, Datuk Seri Fadilah, projek Limbang Lawas Trans Borneo akan melalui Brunei. Ku Datuk Seri Ismail Sabri madah baru, Perintah Besar megak keran ngemansang ke perkara pelajar, bas Sarawak ngena agih belanja 1.2 bilion ringgit dikena nyeletik sekolah puak buat negeri itu. Seperti yang saya sebutkan tadi bahawa kita committed untuk membangunkan Sarawak ini sama dengan negeri-negeri lain ataupun lebih baik daripada negeri-negeri lain di Malaysia ini. Atas alasan banyak pembaharuan yang perlu dilakukan. Banyak perubahan perlu dilakukan. Oleh itu di dalam bajet 2023, bajet sejumlah 1.2 bilion kita peruntukkan untuk menaik taraf infrastruktur sekolah daif yang melibatkan 182 projek di Sarawak ini. Nambah kenyak kuia, bajet 2023, Perintah sudah ngagih ke 420 juta ringgit, dikena nyarurek hospital ngau klinik pengerai, ti repuak bak selampur Sarawak, kelebih lagi bak kendang menua ulung. Sewaktu pembentangan melihat bagaimana keadaan klinik-klinik
hospital dan klinik-klinik desa yang daif dari segi keadaan. Dan pada bajet 2023, kita memperuntukkan sebanyak 420 juta untuk membaiki hospital dan juga menaik taraf klinik-klinik desa yang daif di seluruh negeri Sarawak, terutamanya di kawasan pendalaman. Kuya, 7 pengawal diperjalai ke Perintah Besar dikenak Mantuk, Sarawak, nyapai juluak Nyari Negeri Maju datai bertahun 2030. Berpengawak sama, Menteri Besar sudah nyuak ke inisiatif Peranti Siswa Malaysia sebilik, ngagai 25 nembia hari 6 buah sekolah, ngau palan pelajar tinggi bersibu. Sarawak bisik 22,265 peminta, udah dikemendar lalu hari penyampaunya bisik 16,505 tau ke 70% tablet, udah diagih ngagai bala nembiak tik patut nerima Sarawak. Dulu harinya Premier Sarawak bercakap pengelalui madah ke, pengawak ngagak Jalai Pen Borneo berguna amat, dikena nyungka ekonomi ngau pengelantang rakyat Sarawak. Dan Pen Borneo Highway itu adalah satu jeraya yang sangat penting bagi negeri Sarawak. Dari dulu kerjaan Barisan Nasional sama dengan apa adenan kita mula jeraya Pen Borneo Highway. Dan hari itu kita meresmikan jalan dekat Selangau tu. Dan jalan tu sudah tentu memberikan manfaat kepada kita dari ekonomi, untuk kita bertemu, untuk kita berjalan, untuk kita berdagang, itulah jalannya. Kuyaulah Perintah PH nginsir projeknya, udah ngasuh pengawak ngagak jalai tik besar gunanya nyau lawan temu. Datuk Seri Fadilah ngata belum siap lagi 100%. Tahun baru siap. Ni ndak slow Fadilah. PS 22 bulan, siap dah mula. Ianya slow. Kalau PS dah mula, ikut jadual, mari dah siap dah. Jangan pisang buah 2 kali tu. Khususnya orang Selangau, pengari, pandai lari. Kita nyokongnya, lari. Sokong menang, tinggal bye-bye. Baik ada Edwin Manok Sabong nak nyambut tu. Ia nyemetak madah Perintah GPS sedia bekerjasama ngau Perintah Besar numbuh ke Perintah Tik Tegap ungkup pemansang Sarawak. Sebab ya kita di Sarawak, kita mesti jaga Sarawak kita kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Dan kita bangunkan negeri kita. Belansak sama Datuk Seri Fadilah Yusof Madahka, projek Jalai Besar Pen Borneo Sarawak, dia tu udah temu banggai 89%, lalu disadang temu suku keterubah tahun 2023. Koya projek Jalai Besar Pen Borneo Section Selangau berguna ke ungkus 588 juta ringgit, udah berengkah digagak 1 November 2016, lalu mujur temu 14 November 2022. Seksyen Selangau sepanjang 27 km ini adalah salah satu daripada 2 seksyen di bawah pakej kerja 08, iaitu Jambatan Sungai Kua ke Jambatan Sungai Arif. Dengan menaik taraf, jalan sedia ada dari 1 lorong 2 hala kepada 2 lorong 2 hala, dan ini akan membantu memudahkan aliran trafik antara Sibu ke Bintulu. Selain itu, penduduk di sepanjang jajaran iaitu Bandar Sibu, Selangau, Mukah dan juga Balengian turut mendapat faedah daripada infrastruktur jalan raya yang lebih baik, selesa dan selamat hasil daripada pembinaan jalan ini. Projek ini bermula pada 1 November 2016 dan akan dibuka sepenuhnya pada hari ini dengan kos sebanyak 588 juta ringgit. Dan semuanya dilaksanakan oleh kontraktor dan konsultan tempatan. Balansa bukai, Bangunan Arkib Negara Malaysia Sarawak ti udah temu kena 1 April 2022 nyadi Arkib Negara kelima ti bisik Malaysia.
Bangunan baru peninggi RM5 sudah diserah UPS Kerja Raya JKR Sarawak. Ngagai Arkib Negara Malaysia kena 13 Julai yang tadi. Engau bungkus ngagak bangunan manggai RM27 juta. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg Madah. Pengguna 42 tahun Datuk Arkib Negara Malaysia Negeri Sarawak bisik bangunan Kediri. Kita bersyukur selepas 42 tahun usianya Arkib Negara Malaysia Negeri Sarawak, tahniah dan syabas, kita kini memiliki bangunan kita sendiri. Berdiri megahnya bangunan ini adalah simbol mercu tanda yang membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan sentiasa mengutamakan pembangunan di negeri Sarawak. Ya, pastinya seiring dengan aspirasi Sarawak untuk menjadi negeri maju menjelang 2030. Teks jakut ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawal menjadi kebangunan Arkib Negara Malaysia Negeri Sarawak di Kuching kena hari 1. Kod Premier Sarawak jaman datang ngau pemadah tik menggunakan kreativiti ngau pemansang deras dunia teknologi kemayari, megak meri empas terus ngagai institusi arkib. Ia madah ngagak digital keraban arkib ngau 7 ngintu ngau mansiat, dekat meri awak ngagai institusi arkib mata mayu hagi pemansiat, ngau pengguna keraban arkib ari menua tu ngau menua luar. Ku ia servis disedia, kuis minat dengah pansiat fizikal aja, tang ngenak tali arus dikenak ngulih ke penerang nadai betatak menua, jam ngau undur. Dalam usaha kita untuk menggambling pelan tindakan blueprint digital, Sarawak memberi tumpuan kepada peningkatan ekosistem bersepadu untuk memupuk masyarakat digital yang inklusif, mengembangkan ekonomi digital serta menggalakkan pentubuhan perniagaan dan sektor teknologi pintar. Inisiatif ini juga perlu disambut oleh penyedia perkhidmatan rujukan data dan juga maklumat termasuk institusi arkib sebagai repositori maklumat rasmi di Sarawak. Berita bukai. Projek komersial Semunjan tik dikemendar kena agih belanja projek rakyat penyampau RM16.3 juta dekat berengkah digagak pun tahun 2023. Sampai Premier Sarawak Datuk Amawan Tengah Aliasan Madah, projek diperjalai ke Kaunsil Pemansang atau Pengintu Tanah LCDA antara pengawak ditegi ke Perintah Sarawak ngambil oleh nampak penghidup menyanagi ungkup rakyat menua tu. Supaya anak-anak kita ini akan ada pendidikan, kemahiran, kita nak bangunkan bakat mereka. Untuk kita memastikan masa depan mereka akan lebih baik. Apa yang nak kita perjuangkan ialah hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Itu yang kita perjuangkan. Kita sudah banyak menempuh cabaran-cabaran. Dan kita mahu anak-anak kita itu akan dapat menghadapi cabaran itu dengan penuh daya. Ia mantai ke penemunya berpengawak ngagak kelai ngelancar ke projek komersial Semunjan, engau nyuak ke bantu belanja dagang miat, engau jalan pemesai IKS, buat Esplanade Semunjan kena hari Minggu. Datuk Amawan Tengah Madah Baru, Siti agi projek diulih nyungka ekonomi ramah, ngagai raban nembiak berpilih Semunjan, ianya projek reruai pedagang. Yang menang pengawak berpilih besar ke-15 PRU15 ko ia, gabungan Parti Sarawak GPS sudah ngirai calon baru hari Raban Nembiak yang kaum calon Indo. Sebab itu dalam setiap pilihan raya bagi kita, lebih-lebih lagi parti PU, kita kemukakan muka-muka baru. Kita ambil juga daripada wanita-wanita. Dan kita asuh anak-anak muda. Saya dulu mula-mula masuk politik bertanding 1987. Umur saya belum sampai 30 tahun. Dan saya dapat pengalaman, hasil bimbingan daripada orang-orang tua, orang yang memimpin politik.
Inilah proses yang harus kita jalankan untuk memastikan kesinambungan dalam perjuangan kita itu. Dulu harinya, Kaban Kunci Negeri Adun Simunjan Oladris beri terima kasih ngagai LCDA ti udah mantuk ngemansang ke ekonomi ramah bersita Simunjan. Kuya pemisik projek bakanya mayuh mantuk nyungkak penatai pemisik ngau tikas hidup peranak dia. InsyaAllah tahun hadapan kita di Simunjan akan dilimpahi oleh projek-projek mega daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Terima kasih kepada pihak manajemen, Rekla Berhad, pihak SME dan semua pihak yang terlibat dalam usaha membantu rakyat. Diharap apa yang kita sedang usahakan akan membuahkan hasil untuk membantu rakyat dalam pembangunan bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Berbak ngonyak Dato' Amar Awang Tengah udah berjadi ke pengawak nyuak ke bantu belanja ngagai 5 agensi ianya Agrobank, SME Bank, UPIS Pengintu Pengelantang Mensia Mayuh Sarawak JKMS, Kaunsil Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC, ngau wang turut ekonomi Gempung Pedagang Tekun, yang kaum pengawak nyuak ke pemerik CSR Ari Felkra Berhad ngagai Lembaga Manah Kebajikan Islam Simunjan. Ngalih ngagai berita pasal pengawak numbuh ke Serikat Penerbait Inggi Sarawak Empu oleh ngerembai ke penguliah dagang temuai bernegeri itu. Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Malaysia Dato' Sri Nancy Sukri madahka Serikat Penerbait butiknya dekat merik pilih bukai ngagai peranak Sarawak ngau bala temuai. Ya, actually it's a potential untuk Sarawak kerana ramai orang nak datang ke Sarawak tapi terhad dari segi accessibility. So dapat sekali dari segi penerbangan. Ia masuk ke jakuknya lebuh dirandau pengudah program Sarawakku Sayang 2022 di Esplanade Telaga Air Kuching kena hari Minggu. Berbak banyak Dato' Sri Nancy bisik pengandal besai ngambil syarikatnya oleh mantuk nambah kaki penyampau temuai tidak datai ke Sarawak. Kelimpah harinya kuya pemisik syarikatnya megah ngemuntang ke rakyat Sarawak pulai ke menua ngaunda ibuh maya rega tiket biluan ke Lalumar. Dan mungkin kalau banyak kita punya option dari sisi penerbangan maka ia boleh memberi satu harga untuk terbang ke Sarawak ini, harga yang kompetitif dan tidaklah begitu susah untuk orang Sarawak sendiri nak pulang pun susah. Dulu harinya Abang Media Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg madahka perintah diatuk ngantik pemutus hari upis Menteri Perangka Pengangkut Malaysia MOT ngulih kelisian dikena numbuh ke Serikat Penerbait butiknya. Berita kepenuh diungkap edisi Ban Malam tu. Calon gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Petrajaya Dato' Sri Fadilah Yusof ngelimpang kawak ngulu program FY Youth Meet Up bak Cafe Sato kena hari Minggu. 7 programnya merik peluang agai Raban Nembia Ari Sitak Petrajaya bertungak mual lalu berandau dengan Dato' Sri Fadilah. Programnya sudah diguluk 30 Raban Nembia tidak dari Sitak Parlimen Petrajaya. Hai semua, saya Fadilah Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya. Dengan ini menyuruh supaya semua anak-anak muda khususnya dan semualah untuk turun mengundi pada 19 bulan ini sebab undi anda akan membentuk kerajaan Malaysia yang akan datang. Undi anda amat penting untuk menentukan masa depan negara kita. So please datang turun mengundi beramai-ramai 19 bulan itu. Genak peluangnya, pemerintah unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngerandau sekedak nembiak pasal pengandal sida ngagai programnya. Hai, saya Alhamdulillah hari tu kami baru je lepas pergi ke Youth Meet Up Dato' Sri Fadilah Yusof dan this is a very grateful session, a very fruitful session sebab rasa ada two-way communication, two-way engagement dengan youth di Petrajaya dengan kami orang pun calon nombor 1. Kami sangat berbangga dan sangat berbesar hati untuk attend program tu kerana Dato' Sri Fadilah Yusof pernah membelakangi belia di kawasan Petrajaya P194. Dato' Sri Fadilah Yusof belia di P194 semua belakang kita. Jabatan yang kami dapat daripada program Meet Up bersama YB Fadilah Yusof adalah kami orang belia Petrajaya dapat berjumpa secara langsung dan bertanya tentang keperluan belia di Petrajaya dan kami orang sangat yakin YB Dato' Sri Fadilah mendengar dan mengambil maklum
tentang permasalahan dan keinginan Belia Putrajaya. Dan kami daripada Belia Putrajaya inginkan YB Fadilah sekali lagi diberi mandat dan peluang untuk memimpin rakyat di Parlimen P194 Putrajaya. Jadi berilah YB Fadilah Yusof. Hari ini kita berada di Original Car Wash untuk program Fadilah Yusof Youth Meet Up, dan inilah peluang untuk belia-belia bersama dengan calon GPS P194 untuk bertanyakan soalan dan berkongsi pendapat atau apa-apa isu yang dihadapi belia di Putrajaya. Bagi kami sebagai belia, ini adalah peluang untuk berjumpa dengan calon untuk mengukakan atau berkongsi apakah harapan saya untuk Putrajaya nanti. Okey, sebagai belia Putrajaya, kami berharap yang program-program macam tu akan sentiasa berterusan dan belia-belia akan lebih terekspos dengan bidang-bidang dari segi politik, bukan sekadar berkempen tetapi juga mengolah program dan bergaul dengan pemimpin-pemimpin kita, kerana selepas mengikut program tu kami nanggap pemimpin kita lebih senang untuk didekati berbanding dengan pemimpin di kawasan lain kami nanggap. Jadi dengan harapnya belia-belia di kawasan Putrajaya akan lebih maju ke depan. Nak tutup edisi malam gulai wakues nanala, berita kesili agi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS, nyengkau portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. UKAS #kunci penerang kamat. Selamat malam.